Pandemik COVID-19, ancaman dan juga jenayah cyber juga adalah satu perkara yang berterusan dan perlu untuk kita tangani supaya ia tidak menjadi barah dan juga menjadi bahana kepada masyarakat. Ya, ditambah pula kita sekarang ni sedang menghadapi Perintah Kawal Pergerakan 3.0. Ramai masyarakat Malaysia berada di rumah dan mempunyai masa yang lebih untuk menggunakan jari jemari anda berada di media sosial dan anda lebih terdedah kepada ancaman dan juga jenayah cyber pada masa kini. Jadi untuk kita mengupas dengan lebih banyak berkenaan topik ini, kami bawakan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia YB Datuk Zahidi Zainul Abidin untuk kita mengupas berkenaan dengan topik ini. Assalamualaikum, selamat pagi Yang Berhormat Datuk. Terima kasih bersama dengan kami. Alhamdulillah, ini kesedaran kita nak bagi pada rakyat ni tentang bagaimana kita tahu ancaman dan juga jenayah cyber. Tapi sebelum kita meneruskan korelasi perbincangan kita ini, apa sebenarnya yang boleh kita fahami tentang ancaman dan juga jenayah cyber ni, Yang Berhormat Datuk? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucap, sebelum saya mula, saya nak ucap tahniahlah kepada mereka-mereka yang mendaftar untuk dapat vaksin ni. Kerana mereka tidak mendengar anti-vaksin ni. Dan di sini pun saya menyeru bahawa kita berharap pihak media ni pada tahun depan ramai yang akan mendapatlah. InsyaAllah. Mendekat secepat mungkin lah. Sebab kita tahu ada kita dapat. Jadi pertama sekali, dalam kita sebut dalam dunia cyber hari ini, dalam teknologi pendigitalan ni, dalam dah mempengaruhi hidup kita dah. Dah menjadi norma hidup kita. Kalau kita nak maju pun, negara nak maju, kawasan tu nak maju, maka kena ada konektiviti di situ. Sebab orang nak melawat, orang nak buat industri dan sebagainya, kena ada konektiviti itu. Dan kalaulah kita nak cari maklumat, mana kita nak berhubung antara satu sama lain, mencari maklumat, semuanya melibatkan pendigitalan, media sosial dan sebagainya. Kita berhubung, mencari maklumat dalam apa jura dalam kehidupan kita. Dan ianya dalam sekarang ni dunia tanpa sepadan. Dalam perkembangan teknologi digital ni, kita lihat bahawa sekarang ni kita menggunakan untuk kebaikan dan juga untuk kemajuan. Tetapi ada pihak yang menguasai teknologi digital ni menggunakan untuk yang pihak-pihak negatif lain lah. Dan juga membuat jenayah. Jadi inilah kita sebut jenayah cyber ni. Jadi antaranya termasuklah penggodaman, gangguan cyber, pencerobohan, serangan malware, email, serangan email, spam, dan juga antaranya adalah penafian perkhidmatan. Dan ini ataupun fraud kan. Dan ini melibatkan orang katakan yang kita sebut tadi ni jenayah cyber ni, kan. Dan ini menyebabkan maknanya pihak-pihak tertentu lah yang menguasai ini bukan saja di dalam negara kita tetapi juga luar negara. Betul. Mempengaruhi kita kan, dalam jenayah. Kalau Datuk boleh kongsikan setakat ini bagi tahun 2021, kita sudah mencapai ke bulan Jun, maksudnya sudah setengah tahun dah kita menghadapi tahun 2021 ini. Kalau Datuk boleh kongsikan bagaimana senario ancaman dan juga jenayah cyber setakat ini yang menular di Malaysia? Okey, pertama sekali kita terkawal lah. Jenayah cyber di Malaysia ni agak terkawal. Tetapi ianya berlaku hari-hari. Hari-hari berlaku. Jadi dalam kita nak kawal cyber ni, kita di kementerian kita ada cyber security. Bekerjasama dengan MCMC lah atau dengan Suruhanjaya komunikasi kita. Jadi cyber security memainkan peranan penting untuk kita mengenal pasti dan juga untuk kita mengawal mananya jenayah cyber yang berlaku. Walau bagaimanapun kita lihat daripada Januari sampai Mei, sekarang bulan Jun, bulan Mei, ada 4,615 kes. 4,615, maknanya antaranya penipuan 3,229, pencerobohan 765, kod berbahaya 256. Okey. Dan ini kalau kita lihat walaupun terkawal, ianya bagi kita serius lah. Sebab tu kalau boleh macam mana kita nak tambah pendapatan kita. Dari segi kita nak charge, macam ada segi charge kita bayar minima. Mana kita gunakan pembelian dan sebagainya, charge 3-4 sen untuk kita nak tambah untuk bayar security ni sebab belanja besar. Security ni kalau kita tak mengawal security ni, maka kita lihat perkembangan teknologi ni dia makin pakar. Betul. Jadi pencerobohan, maknanya orang yang buat jenayah cyber dia makin pakar. Dia boleh godam kita, kalau kita lalai dia masuk, kan? Dan kalau boleh yang paling pentingnya dia curi data kita, curi data bank kita dan sebagainya, dan ramai yang kena. Dan kalau kita lihat 4,000 nanti baru berapa bulan, 5 bulan 4,000 lebih. Maknanya cukup bayarlah. Maka kementerian memandang serius lah benda ni. Walaupun terkawal tapi kita memandang serius benda ni. Dan kita hendak buat langkah-langkah pengawalan dan langkah-langkah macam mana kita nak cuba
mengatasi benda ni. Dan ia melibatkan perbelanjaan. Ya. Dan kita lihat teknologi negara kita ni masih kita tak sebenarnya macam sungah negara tu. Kalau kata dia nak sekat, you masuk airport ya, kalau kata filofail, dalam handphone dia ni dia filofail, dia orang filofail, dalam handphone ni ada benda-benda tu. Scan kat airport dah nampak lah. Maka ini filofail terus tangkap ya. Tapi Malaysia tak sampai macam tu lagi. Jadi ada juga teknologi encrypt. Jadi cyber security maknanya kita tengah berbincang dengan swasta supaya kita ada encryption. Maknanya telefon ni kita encrypt. Kalau boleh orang nak curi data tak boleh. Sebab dia ada teknologi sekarang ni, dia letak benda tu satu alat dekat handphone kita, dia dapat data kita semua. Data bank kita dan sebagainya, tapi kita kena encrypt. Dan kita tengah usaha dia macam-macam usaha lah kita buat. Ya. Kita nak kawal first level firewall, second level, sampai kalau boleh, kalau ada perbelanjaan, ada duit, sampai ke orang depan military grade lah kan. Jadi itu yang kita nak buat lah, kita dari segi perancangan dari kementerian. Ya, sebab itu kebanyakan cubaan-cubaan hacker ataupun pengkodam-pengkodam ini amat berbahaya dan juga berisiko. Selain daripada itu juga kita nak bercerita tentang kesedaran para pengguna ataupun masyarakat kita sendiri tentang ancaman dan juga keselamatan cyber ini. Sejauh mana tahap kesedaran masyarakat kita? Okey, kesedaran ni maknanya kita lihat masyarakat kita ni masih ramai yang kira dari segi kesedaran orang kata apa, masih rendah lah. Masih rendah. Antaranya kita dah terdapat juga kalangan netizen yang menggunakan teknologi internet ni tanpa kawalan sehingga menyebabkan mereka terdedah kepada maknanya berbagai risiko lah. Jadi kalau usaha kita ni masih kita lihat rakyat Malaysia masih belum celik sepenuhnya lah. Masih belum celik sepenuhnya. Dan sebab itulah kita kalau boleh kita bagi nasihat lah, maknanya kita buat kursus dan sebagainya. Di antaranya nasihat kita kaedah-kaedah membina kata laluan yang kukuh. Dan di antaranya lagi kita mengadakan kursus-kursus dan sebagainya lah. Kalau boleh sampai keluar bandar lah. Sampai ke last mile kita buat kursus. Dan kalau boleh kita pula tentang perisian antivirus. Antivirus. Lepas tu yang pentingnya satu lagi kita sendirilah. Kita kena lock keluar daripada email platform sosial, bukan sekadar hanya menutup layar platform tersebut, tetapi kita kena tutup setiap kali itu kita kena tutup. Kena keluar daripada. Ini antara usaha-usaha yang kita bagi pengetahuan lah. Lepas tu jangan sesekali kita pada pautan dan lampiran image video kita hantar tu seperti SMS, WhatsApp, sebagai Telegram dan sebagainya, kecuali kita pasti bahawa berita itu adalah sahih. Jangan kita sambung-sambung. Takut dari segi apa benda yang kita hantar tu benda-benda palsu dan sebagainya, kita dapat kena tindakan lah. Kan? Kalau boleh ini kawalan kita kan, dan penangan yang kita berikan. Lepas tu rangkaian network ataupun yang selamat apabila melakukan transaksi dalam talian perbankan atau pembelian internet. Jadi kita nak beli ataupun sistem bank, kita hantar duit melalui bank dan sebagainya, pastikan ianya laluan yang selamat. Ini antara usaha yang kita bagi tahu kepada pengguna-pengguna internet, pengguna-pengguna dalam menggunakan teknologi digital ni. Kalau Datuk boleh kongsikan setakat ini, apakah jenis bentuk-bentuk ancaman cyber yang seringkali memberangkap pengguna di dalam talian ini? Dia antaranya kita lihat di sini ya. Sebab bila kita cerita berkenaan dengan jenayah cyber ni, tidak ada satu perkara yang khusus yang kita boleh katakan kepada anda ataupun guideline yang jelas dan nyata. Sebab dunia maya ini luas dan bentuknya sentiasa berubah mengikut peredaran zaman, mengikut siapakah yang menggunanya, generasinya. Tak cerita lagi daripada platform contohnya Facebook ke Twitter, dua benda yang berbeza. Jadi ancamannya juga berbeza. Betul, dan kita sedia maklum ia sentiasa berevolusi, tetapi mungkin dalam perihal ini mungkin kita ingin tujukan soalan ini kepada Yang Berhormat Datuk tentang apakah mungkin tindakan kerajaan khususnya Kementerian Komunikasi dalam memastikan ancaman-ancaman diceritakan oleh Syuhaidan dan juga Datuk di awal mukadimah perbincangan kita tadi dapat diatasi dan juga dapat ditangani, bukan saja memberikan kesedaran kepada masyarakat. Okey, terima kasih. Di antaranya kita lihatlah yang saya kata tadi, di antaranya adalah spam, gangguan cyber, pengodaman, pencerobohan, serangan malware, penafian perkhidmatan, penipuan ataupun fraud, kerosakan atau penguasaan sistem, program dan data, kecurian maklumat dan identiti, serta banyak lagi lah yang kita lihat di sini kan. Betul. Jadi di antaranya usaha kita ni seperti yang kita katakan tadi dari segi tindakan undang-undang. Pertama sekali kita akta hasutan dan sebagainya kita guna.
Yang keduanya Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 lah. Dan satu lagi Ordinan Darurat lah. Maknanya kita kena 3 akta yang kita boleh guna dalam usaha kita membentras ataupun menentang maknanya pencerobohan cyber dan mengawal pencerobohan cyber ni. Tetapi walaupun kita teknologi ni kena lawan dengan teknologi. Ya. Kan? Dan disebab itulah maknanya kita sekarang ni cyber security sedang berbincang dengan syarikat swasta yang punya kepakaran. Kita ada usaha sama, tetapi kita lihat bahawa rakyat kena bayar lah. Bukan kata semua, kalau awam, kepentingan awam kita bagi percuma lah. Tapi untuk kepentingan tertentu, contohnya sekarang nama saya. Dalam Facebook saya macam-macam fitnah dibuat. Maka kita kena padam. Kan, seorang penipu dan sebagainya, dan dia merosakkan imej kita. Padahal kita tak macam tu pun. Ya. Tetapi ramai yang kena dan yang melaporkan kepada kita. Maknanya Facebook ni ataupun artis, setengah artis ditomah macam-macam kan dalam Facebook ni. Jadi macam mana kita nak padam benda tu? Kalau kita komplain dekat Facebook, dia mengambil masa. Kadang-kadang Facebook tak layan. Siapa kamu? Tak nak? Ya. Facebook ni satu dunia. Dia nak layan. Jadi maknanya sentiasa kekal di situ. Contohnya seorang tokoh awam ke, tokoh korporat ke, ataupun seorang artis, maknanya Facebook dia digodam dan ditomah macam-macam. Jadi dia mengadu pada kita. Jadi kita kena ada teknologi macam mana kita nak padam tu. Kalau melalui Facebook caranya betul, dia lambat. Jadi dia terdesak. Jadi kita cari jalan dengan swasta yang mempunyai kepakaran supaya macam mana nak padam benda tu. Ya. Satu lagi maknanya kita kena godam. Kita kena godam ataupun data peribadi kita dimasuk. Ya. Dan dicuri. Dan data peribadi kita dicuri. Kita nak tahu siapa pencurinya. Kalau kita komplain, kalau seperti biasa ni, kita tak dapat cari. Jadi kita cyber security kena berbincang dengan syarikat. Kita cari siapa yang menceroboh. Ya. Siapa yang punya kerja ni. Jadi terus kita lapor kepada polis, polis terus pergi tangkap. Ataupun kita sekat. Kalau kata daripada sebab penceroboh ni kebanyakan Turki pun ada, daripada India pun ada, kan? Ya. Daripada China pun ada, dia kodam ni masuk kita kan. Jadi kadang-kadang kita lalai, kita diceroboh. Jadi kita macam mana kita nak sekat penceroboh tu dan macam mana kita nak counter balik. Okey. Maka kita perlu kepakaran. Kepakaran inilah kita cyber security sedang bincang, dan hanya cyber security tahu syarikat mana yang mempunyai kepakaran. Sebab dia ada kepakaran. Ya. Itulah maknanya kita cyber security Malaysia. InsyaAllah dengan kerjasama agensi terlibat. Daripada isu itu, Yang Berhormat Datuk, kita beralih tentang bagaimana ibu bapa boleh menerapkan isu-isu keselamatan cyber kepada anak-anak khususnya. Ini satu perkara yang cukup asas untuk kita bercakap tentang banyak isu-isu pedofilia berlaku di laman cyber dan juga isu-isu tentang keganasan seksual terhadap kanak-kanak juga berlaku. Jadi mungkin ini satu nasihat daripada Yang Berhormat Datuk tentang ibu bapa perlu sentiasa memantau anak-anak dalam memastikan penggunanya itu tidak dibayangi dengan sexual predator ataupun cyber predator yang berada di laman media sosial ini. Ini terima kasihlah. Ini soalan yang cukup penting lah. Dalam dunia cyber ni, dalam dunia teknologi penjitilan ni cukup penting ibu bapa. Sebab sekarang ni kita lihat ramai kanak-kanak yang lebih pintar menggunakan internet dan sebagainya, menggunakan teknologi digital daripada ibu bapa. Dan di sini kita nasihatlah, pertama sekali sentiasa pantau. Mana ibu bapa tu sentiasa pantau anak-anak mereka. Jangan biarkan anak mereka duduk dalam bilik berjam-jam tak keluar, dan apa benda yang dia sedang layari tu. Jadi ini penting. Yang keduanya, ibu bapa kena kuasai, sekurang-kurangnya kuasai kan teknologi ni. Betul. Kena kuasai. Jadi dia boleh masuk, dia tengok handphone anak dia ataupun komputer dia, boleh trace balik apa yang dilihat oleh anaknya. Kan? Jadi dia boleh nasihat. Jadi dia pantau, dia nasihat. Kalau dia tak menguasai benda ni, maka sudah tentulah maknanya apa yang anak dia buat dia tak tahu. Kan? Jadi penting ibu bapa nasihat. Lepas tu sentiasa nasihatlah. Nasihatnya antaranya kita lihat sekarang ni pengguna internet ni, kadang-kadang anak-anak muda ni kadang-kadang dia dah ada yang tidak sopan. Contohnya kalau ada kematian seorang pemimpin ataupun seorang yang dikenali meninggal. Ada kita lihat sekarang ni di SKM, di kementerian kita lihatlah apa dia yang dihantar tu. Padan muka meninggal dunia COVID. Padan muka. Tak? Kalau ada pemimpin kena COVID, padan muka tu dah kena COVID dah. Bukan kita mendoa. Jadi kita tak tahu kenapa jadi begini. Kalau di luar negara kita buat benda-benda macam ni, contohnya kita tak kiralah pemimpin besar ke, pemimpin sama-sama kaum ke, ataupun rakyat biasa ke, kita sentiasa condemn tu yang tak ada etika lah. Ataupun tidak sopan kan. Pemimpin ni
muka macam beruk kan. Macam contoh kan, muka huduh macam-macam lah kita lihat ni kan. Padan muka meninggal dunia, padan muka kena. Jadi kenapa rakyat kita jadi? Jadi kalau ibu bapa tak nasihat bahawa kita kena ada etika sikit, bersopan, maka kita lihat generasi ke depan ni lah. Macam mana kita nak membina sebuah negara yang hebat, sebuah negara yang kita harap dapat membantu orang lain, sebuah negara yang dihormati, dengan sikap anak muda yang macam ni. Jadi ibu bapa pertama sekali kena sentiasa pantau, itu yang penting sekali lah. Tak sopan dan sebagainya. Kita tak tahu kenapa jadi tak macam dulu lah kan. Hormat orang tua dah tak ada. Jadi ini penting lah usul ibu bapa nasihat anak pengguna internet supaya lebih bersikap, bersopan santun, kan, dihormati apa semua, lebih bersopan menggunakan internet. Ini yang penting sekali. Lain benda tu kita kawal lah. Takut-takutnya macam ni dia naif ke, dia data peribadi ke rumah kita. Sekarang kadang-kadang kita lari, maka pencuri ada setengah tu dia niat tidak baik. Dia tengok sekitar rumah kita. Nak masuk, nak curi yang mana ni? Macam mana nak cuba? Anak kita tak sedar. Dia tunjuk tu, ni rumah saya sebagainya apa semua kan. Tetapi dapat dekat pencuri. Betul. Dia tahu pintu nak masuk di mana, barang nak simpan di mana. Jadi ini semua cukup penting untuk kita nasihat anak kita. Supaya pencerobohan tak berlaku lah kan. Sebab sekarang ni di media sosial tu perkongsiannya tanpa batasan. Sesiapa saja boleh saksikan ataupun tonton apa yang anda buat naik di media sosial. Perlu berhati-hati, ibu bapa perlu mainkan peranan. Cuma Datuk, kalau kita berikan sedikit korelasi dengan pandemik COVID-19 sekarang ini, antara ancaman cyber yang paling jelas kita dapat lihat sekarang ini adalah fake news, berita palsu. Dan saya yakin pihak KKM sentiasa menambah baik perkhidmatan KKM untuk memastikan agar mereka yang sentiasa menyebarkan berita palsu ini ditangkap, disoal siasat dan memberikan pengajaran kepada mereka yang melakukan perkara yang sama lah. Jadi kalau mungkin Datuk boleh perincikan lebih lanjut, apakah antara perkara-perkara yang direncanakan oleh pihak KKMM untuk membendung masalah penularan berita palsu sewaktu pandemik COVID-19 ini? Pertama sekali tentang berita palsu ni, ada cadangan pada pihak kita. Kita nak beritahu pada, contohnya kita ada media, contohnya RTM. Maka RTM ni kalau boleh ada setengah 1 jam ke, maknanya cerita tentang berita palsu. Sekarang tentang COVID, berita palsu ni, sebab kita kena main peranan. Jadi ada cadangan kita dah bagi tahu supaya RTM ni memainkan peranan penting. Contohnya ada atau satu hari ataupun seminggu 2-3 kali ada program tentang berita palsu ni. Apa berita palsu yang ada dengar ni, macam mana kita nak tahu supaya RTM ni mengeluarkan berita yang sahih. Nak berita sahih RTM. Betul. Yang ni kita penting ni kan. Jadi kita dah bagi cadangan supaya RTM mengadakan seksyen macam tu. Supaya kalau siapa nak tengok berita yang tidak palsu, yang sahih, maklumat itu betul tak betul, RTM. Ini penting sebab rangkaian, sebab ramai yang sebab RTM ni kita sampai ke kampung. Kita ada My TV sampai kampung. Betul. Bukan semua TV sampai ke luar bandar, ada last mile. RTM last mile. RTM kena buat ni. Pertama sekali. Yang keduanya tentang berita palsu ni, anti vaksin. Macam-macam anti sekarang ni, anti dolar. Anti dolar lah sebagainya, anti kan. Jadi macam-macam anti sekarang ni. Ini masyarakat kita yang macam saya kata tadi, didikan tadi. Condemn itu tak betul. Kita buka sekolah, kenapa sekolah tak buka vaksin? Buka sekolah, ni sekarang ni COVID, tak boleh buka sekolah. Doktor tak betul, nurse tak betul, polis tak betul. Kenapa polis buat sekatan ni, kami nak kerja tak boleh. Bila tak ada sekatan ni, tengoklah sebenarnya marah pula polis tak buat sekatan. Jadi kita dah huru-hara sekarang ni kan. Kenapa? Kita tak seperti negara lain. Contohnya macam Bhutan, Mongolia. Kenapa mereka selesai masalah vaksin semua dapat? Kalau nak komplain pun komplain. Contohnya Bhutan, dia komplain pun tarikh astrologi. Tarikh ni kena buat vaksin. Lepas tu orang yang pertama dapat vaksin mesti tarikh bulan ni, beranak bulan ni, tahun ni. Tapi dapat vaksin juga. Pokok cerita vaksin lah. Tapi dia vaksin semua. Tapi kena lagu tu okey lah. Tapi sekarang tak mau vaksin. Vaksin tak bagus, vaksin ni haram. Sebenarnya semua agama ulama cakap vaksin dah okey. Ada juga anti vaksin. Ini yang tidak bagus Malaysia ni. Dia komplain benda yang negatif. Negara lain komplain juga. Saya tadi sebutan. Tak? Mesti tarikh ni kita mulakan. Mesti bulan ni. Tapi vaksin juga. Tapi semua kena vaksin. Bayangkan di Bhutan dengan Mongolia tu naik bukit. Ni usaha ni. Sukarelawan naik bukit. Cari orang nak vaksin kan. Maka usaha sungguh-sungguh. Dan semuanya rela divaksin. Kita ni tak nak vaksin. Saya masuk kawasan orang asli.
usaha kita untuk kawasan orang asli pun agak kurang. Jadi kita orang asli Sudahlah percuma kan. Saya dah. Saya masuk, saya tengok orang asli ni. Dengar je kita masuk, dia lari masuk hutan. InsyaAllah. Jadi kita teranglah apa benda kan, supaya seluruh rakyat kita dapat vaksin lah. InsyaAllah. Saudara, semestinya kita boleh bersuara tetapi berpada-pada dan juga mengikut saluran yang betul. Harapan Datuk, mungkin kita kini banyak isu-isu yang dipolitikkan atau dimainkan dengan secara sewenang-wenangnya. Jadi harapan Datuk dalam kerajaan pimpinan terkini untuk menyampaikan aspirasi dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Okey, terima kasihlah. Pertama sekali, kita lihat di Malaysia ni ada pihak-pihak yang suka ambil kesempatan politik. Kan? Contohnya apabila vaksin tak sampai dan sebagainya kan. Jadi walau macam mana pun kita harap kementerian dapatlah mengatasi benda ni. Kalau kata tak cukup vaksin, kalau ada orang nak beli luar negeri, kita lepaslah, bagilah beli. Boleh vaksin masuk. Yang pentingnya kalau boleh setengah negara macam UK tu dia buat vaksin walk-in dia. Betul. Jadi pemudahkanlah. Jadi kita kena usaha walaupun orang tahu mana kerajaan kena usahalah. InsyaAllah. Walaupun pada pihak-pihak tomah dan sebagainya, kita kena berusaha. Sebab kita tak boleh salahkan rakyat. Betul. Tak nak. Kita kena usaha. Sebagai kerajaan yang berwibawa hari ini ada, makna kita kena berusaha. Contohlah, setengah negara tu kalau kata you condemn apa-apa, sebulan dia tutup Facebook di UK. Dia tutup sebulan. Sebulan Tegas, kita guna. Tegas kan? Kita masih terbuka. Jadi kita kalau boleh, kalau sampai ke tahap untuk kita nak menjaga negara kita, InsyaAllah. ataupun yang negatif, kita tutup. InsyaAllah. InsyaAllah. Sememangnya kita laksanakan secara bersama dan juga kerjasama daripada rakyat. Juga terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Zaidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, kerana bersama dengan kami. Ancaman berita palsu dan juga jenayah cyber adalah ancaman yang serius. Jadi sama-sama kita berhati. Kita nak ke continuous. Kita terus saja ke